warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Raudah binti Mukhtar. Nombor Matrik 269292. Tajuk Pembinaan Negara Bangsa ikut Perspektif Malaysia. Video ini disediakan untuk Encik Ali Hafizan bin Muhammad Rawi, pensyarah bagi subjek Kenegaraan Malaysia. Definisi pembinaan negara bangsa ialah menurut Kamus Dewan 1994, negara bangsa sebagai negara berdaulat yang didiami oleh satu bangsa. Pembinaan negara pula adalah merupakan satu proses mewujudkan semangat kenegaraan atau perasaan kekitaan di kalangan semua penduduk di sesebuah negara. Ia bererti mewujudkan sentimen satu bangsa dan satu negara serta melahirkan kepribadian bangsa. Kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad membentuk satu bangsa yang bersatu padu serta mempunyai satu masa depan yang sama dan dikongsikan bersama. Bangsa ini mestilah sejahtera dan bersepadu, baik dari segi wilayah atau kumpulan etnik. Hidup dalam keadaan harmoni dan berkongsi dengan cara yang sebenar serta adil. Bangsa ini juga hendaklah terdiri daripada satu bangsa Malaysia yang kesetiaan politiknya serta kebaktiannya tertumpu kepada bangsa tersebut. Definisi bangsa pula ialah kewujudan kumpulan manusia tertentu dengan diikuti oleh beberapa ciri persamaan berasaskan kelahiran, keturunan atau unsur jasmani, politik dan sosial. Tiga asas utama kewujudan negara bangsa ialah: 1. Masyarakat bersatu padu tanpa faham perkauman. 2. Ideologi demokrasi liberal. 3. Kepercayaan pada pemerintahan dan undang-undang negara. Kenegaraan mempunyai 4 elemen penting dalam kewujudan di sesebuah negara, iaitu 1. Penduduk, 2. Sempadan, 3. Kerajaan dan 4. Kedaulatan. 3 faktor asas kewujudan negara bangsa ialah: 1. Nasionalisme, dia perasaan cinta kepada tanah air. 2. Dilahirkan menerusi tindakan seperti penentangan terhadap penjajah atau melalui sentimen kebangsaan seperti menyanyikan lagu kebangsaan atau menaikkan bendera negara. Elemen ini penting pemangkin pembentukan negara bangsa. 2. Patriotisme, ia adalah lanjutan daripada perasaan cintakan tanah air atau motherland, hadir selepas wujudnya nasionalisme. Elemen penting berkenaan kasih seperti kesederhanaan seseorang terhadap kewarganegaraan dan cintakan tanah air. Kemuncak kesetiaan teragung oleh rakyat yang bersedia berkorban nyawa untuk tanah air. 3 ialah integrasi. Integrasi ini mewujudkan identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah daripada segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Ia juga merupakan daripada integrasi wilayah, ekonomi, kebudayaan, sosial, pendidikan dan politik. Perkara asas dalam proses pengukuhan perpaduan dan penyatuan masyarakat. Matlamat integrasi juga menghilangkan perasaan perkauman atau kenegaraan atau apa jua fahaman kebangsaan yang sempit. Juga terdapat 3 faktor yang mendorong kepada pembinaan negara bangsa, iaitu 1. Politik. Ia dilihat dari sudut pergabungan parti politik ataupun keahlian dalam parti yang terdiri dari pelbagai kaum. Kerjasama ini dapat dilihat daripada kestabilan politik menjurus ke arah pembangunan dan kepastian ekonomi di sesebuah negara. 2. Ekonomi. Dari sudut ekonomi pula, pelaksanaan dasar ekonomi baru adalah perkara yang berkait rapat dengan pembinaan negara bangsa di Malaysia. Pada awalnya, kedudukan ekonomi di Malaysia di negara kita adalah diidentifikasikan sebagai satu kumpulan etnik atau bangsa.
Keadaan ini boleh menyebabkan perasaan cemburu, rasa tidak puas hati yang boleh merencatkan pertumbuhan ekonomi negara. 3 adalah sosial. Bagi faktor yang mempengaruhi pembinaan negara bangsa di Malaysia pula, ia merangkumi peranan rukun negara, dasar-dasar kerajaan seperti pendidikan, kebudayaan, termasuklah bahasa kebangsaan serta nyanyian lagu negaraku. Apa yang penting dalam pembinaan negara bangsa ini ialah semangat patriotisme atau semangat cinta akan negara. Apabila semangat ini berjaya dipupuk di minda dan hati setiap lapisan masyarakat di Malaysia, maka pembinaan negara bangsa dapat mencapai kegemilangan yang diinginkan. Satu, penggarakan kewujudan negara bangsa mempunyai 2. 1. Nationality. Ia merupakan kewarganegaraan, mewujudkan satu bentuk identiti kepada semua rakyat. Contoh dia macam kad pengenalan. 2. Demokrasi. Demokrasi ni adalah daripada rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Alat mewujudkan keutuhan pentadbiran dan direstui seluruh rakyat. Kat sini kita ada 5 faktor ancaman dalam kewujudan negara bangsa. 1. Globalisme. Globalisme ni dia merupakan dunia tanpa sepadan. Setiap negara terpaut kepada jaringan aliran maklumat secara global yang ditunjangi kecanggihan teknologi. Ia juga merupakan sepadan negara bangsa yang akan berakhir. 2. Neofeudalisme. Dia ada dalam neofeudalisme ni ada 2. 1. Sistem konservatif. Ia berkaitan dengan permintaan yang terbentuk dalam cara baru masa kini. 2. Sistem feudalisme ni dia merupakan sistem pemerintahan oleh golongan elit yang menguasai segala aspek ekonomi, politik dan sosial di sesebuah negara. Okey, 3. Liberalisme. Ia merupakan kesederhanaan atau keterbukaan. Keterbukaan tanpa ada had akan mengganggu kelicinan pentadbiran dan sekaligus menggugat perkembangan negara. Yang keempat, pluralisme. Dia merupakan sifat kepelbagaian yang terbentuk daripada proses kepelbagaian penduduk. Ia juga merupakan kebiasaan terbina hasil penjajahan. Dasar ini memenuhi konsep kolonialisme bagi menghalang penyatuan. Cabaran globalisasi ke arah pembinaan negara bangsa. Kesukaran menjadikan Malaysia negara maju mengikut acuan sendiri dari segi pengukuhan minda, budaya dan nilai yang harus menjadi pegangan rakyat supaya sejajar dengan hasrat pembentukan negara bangsa. 2. Sifat kewibawaan pemimpin negara dalam menyatukan bangsa dan menyeru rakyat menuntut kemerdekaan bangsa agar Malaysia mampu menyahut cabaran wawasan 2020. 3. Mencari jalan keluar bagi mengukuhkan negara bangsa pada masa depan bagi terus utama bagi pembinaan negara bangsa. So, kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, kita harus sedar bahawa pembinaan negara bangsa ini bukanlah tugas pada pihak tertentu sahaja. Malah, ia memerlukan komitmen daripada segenap lapisan masyarakat yang berada di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.